Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Hari ini kita akan mempelajari bab 6 Geografi tingkatan 4 iaitu pembentukan dan kepentingan batuan bersama dengan cikgu Nur Arlina binti Awang daripada SMK Belimbing Tanah Merah Kelantan. Baiklah murid-murid, kita lihat dahulu standard kandungan iaitu pembentukan dan kepentingan batuan. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat mengenal pasti batuan igneus, batuan enakpan dan batuan metamorfosis. Seterusnya menjelaskan pembentukan batuan igneus, batuan enakpan dan batuan metamorfosis. Menerangkan taburan batuan igneus, batuan enakpan dan batuan metamorfosis. Dan akhir sekali, murid-murid akan dapat menjustifikasikan kepentingan batuan igneus, batuan enakpan dan batuan metamorfosis. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, sekarang kita lihat batuan igneus, batuan enakpan dan batuan metamorfosis satu persatu. Untuk makluman murid-murid, batuan ialah komponen semula jadi mineral yang terdiri daripada satu atau dua mineral atau juga melebihi daripada dua mineral. Contoh mineral yang terdapat dalam batuan ialah feldspath, mika dan karbonat. Sekarang kita lihat batuan igneus. Batuan igneus terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma dan lava gunung berapi. Ia terbahagi kepada dua jenis iaitu batuan igneus rejahan yang terdiri daripada batu gabbro, granit dan diorit dan batuan igneus terobosan seperti batu basalt, pumice dan obsidian. Manakala ciri-ciri batuan igneus ialah kasar, berhablo dan mudah pecah. Sekarang kita lihat pula batuan enakpan. Batuan enakpan terjadi apabila terdapatnya pemendapan, penyiminan dan pemampatan batuan yang mengandungi fosil tumbuhan, haiwan dan bahan mendapan yang termendap secara berlapis-lapis. Batuan enakpan terbahagi kepada tiga jenis iaitu batuan enakpan klasik seperti batu konglomerat, batu pasir dan shale, batuan enakpan kimia seperti gypsum dan batuan enakpan organik seperti batu arang. Ciri-ciri batuan enakpan ialah berfosil, berlapis dan mudah terhakis. Sekarang kita lihat pula batuan metamorfosis. Batuan metamorfosis berlaku apabila batuan igneus dan batuan enakpan mengalami tekanan, suhu dan haba yang tinggi sehingga menyebabkan berlaku perubahan tekstur, komposisi mineral dan membentuk batuan baru. Ciri-ciri batuan metamorfosis amat keras, berkilat dan kasar. Seterusnya, kita lihat satu persatu batuan igneus. Batuan igneus terbahagi kepada dua jenis iaitu batuan igneus rejahan dan batuan igneus terobosan. Mari kita analisis. Pertama, batuan igneus terobosan iaitu diorit, bersifat gelap, terdapat di kawasan gunung berapi lava base, kasar. Mineral yang terdapat di dalamnya ialah feldspath dan piroksin. Seterusnya, granit bersifat cerah, terdapat di kawasan gunung berapi lava asid dan kasar. Mineral yang terdapat di dalam granit ialah feldspath, kuarsa dan mika. Berikutnya ialah gabbro. Batuan gabbro mempunyai sifat gelap, terdapat di kawasan gunung berapi lava base dan bersifat kasar. Mineral yang terdapat di dalamnya melebihi daripada dua iaitu feldspath, piroksin dan olivin. Sekarang kita lihat pula batuan igneus rejahan. Batuan igneus rejahan iaitu obsidian. Sifatnya gelap, terdapat di kawasan gunung lava asid, berkaca.
Mineralnya ialah ferrum dan magnesium. Berikutnya, pumice atau batu apung bersifat cerah, terdapat di kawasan gunung lava base, berkaca, kandungan mineral hanya satu sahaja, itu feldspath, dan yang terakhir ialah batuan basalt bersifat gelap, terdapat di kawasan gunung berapi lava base, berkaca. Ia mengandungi lebih daripada 2 mineral, iaitu feldspath, olivine dan piroksin. Sekarang kita analisis pula batuan enakpan. Batuan enakpan terbahagi kepada 3. Pertama, jenis kimia, jenis organik, dan yang ketiga, jenis klasik. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, jenis kimia. Batuan enakpan secara definisinya bolehlah kita katakan bahawa ia terbentuk daripada tindakan kimia atau sejatan dan proses larutan. Seterusnya, antara contoh batuan jenis kimia ataupun batuan enakpan jenis kimia ialah batu kapur, di mana komposisinya ialah kalsit membentuk bentuk muka bumi karst di kawasan batu kapur. Seterusnya, batuan enakpan jenis kimia ialah batu arang, komposisinya bahan karbon, biasanya terdapat di kawasan tanah gambut. Manakala kita lihat pula batuan enakpan jenis organik, iaitu terbentuk daripada mendapan sisa-sisa hidupan dan tumbuhan. Batuannya ialah batu garam, iaitu terdiri pada komposisi halit, banyak terdapat di kawasan tebing tinggi. Batu gypsum, komposisinya adalah gypsum, terdapat di kawasan laut dan tasik. Kita lihat pula batuan enakpan jenis klasik pula, iaitu terbentuk apabila terdapatnya serpihan kecil dan butiran batuan mineral, lumpur, tanah liat, pasir dan kerikil. Jenis batunya ialah batu konglomerat, iaitu komposisi kerikil, terdapat di kawasan permatang dan gunung. Berikutnya, batu syal, komposisi lempung, terdapat di cerun, landai dan lembangan sungai. Dan yang terakhir ialah batu pasir, komposisinya adalah pasir, banyak terdapat di tebing tinggi dan dataran tinggi. Baiklah murid-murid, kita akan lihat pula batuan metamorfosis. Batuan metamorfosis terbahagi kepada 2, iaitu batuan metamorfosis berjalur, iaitu hablu-hablu mineral yang berlainan, berpisah dan membentuk lapisan. Contoh batuan metamorfosis berjalur ialah yeast, iaitu terbentuk daripada batuan asal, slat, basalt dan granit, di mana teksturnya sederhana kasar, terdapat di kawasan tanah tinggi dan permatang. Manakala gneiss pula asal daripada batu granit, mempunyai tekstur kasar dan terdapat di kawasan tanah tinggi. Seterusnya ialah batuan metamorfosis tidak berjalur. Bermaksud ia tidak pecah kepada kepingan. Contoh batuan marmar. Batuan ini berasal daripada batuan ataupun batu kapur, iaitu batuan enakpan, mempunyai tekstur kasar, banyak terdapat di kawasan tanah tinggi, kalsit dan gua. Manakala kuarsit pula, batuan asalnya ialah batu pasir, apabila terkena tekanan dan haba yang tinggi menyebabkan ia membentuk kuarsit. Teksturnya adalah sederhana kasar, bentuk muka bumi, terdapat di permatang dan bukit sisa. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat proses pembentukan batuan igneous, batuan enakpan dan batuan metamorfosis. Pertama kita lihat dahulu pembentukan batuan igneous. Proses pembentukan batuan igneous terjadi apabila berlakunya proses penyejukan dan pembekuan magma dan lava gunung berapi.
Magma yang keluar melalui letusan gunung berapi akan mengalir di permukaan bumi yang dikenali sebagai lava gunung berapi. Lava gunung berapi ini akan cepat membeku apabila dipengaruhi oleh suhu atmosfera yang lebih rendah daripada suhu lava dan magma, iaitu antara 700 hingga 1200 darjah Celsius. Pembekuan lava ini akan membentuk batuan igneous seperti yang telah kita pelajari. Batuan igneous terbahagi kepada dua jenis seperti yang telah cikgu terangkan tadi, iaitu batuan igneous terobosan, di mana batuan ini terhasil apabila magma ataupun lava membeku di permukaan bumi. Ia akan membentuk batuan granit dan gabbro. Manakala batuan igneous rejahan pula terhasil apabila berlaku proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava gunung berapi di dalam kerak bumi. Ia akan menghasilkan batuan basalt. Sekarang kita lihat pula pembentukan batuan enapan. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, batuan enapan berlaku apabila terdapatnya proses pemendapan, penyiminan dan pemampatan batuan yang mengandungi tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan mendapan yang termendap secara berlapis-lapis. Murid-murid juga tahu bahawa batuan enapan terbahagi kepada tiga, iaitu batuan enapan klastik, batuan enapan kimia dan batuan enapan organik. Sekarang kita lihat prosesnya. Pertama ialah proses pemendapan dan mampatan. Proses ini berlaku apabila bahan enapan yang terkumpul secara berlapis-lapis akan mengalami tekanan yang kuat daripada lapisan atas yang agak tebal. Ini akan menyebabkan lapisan bawah termampak dan membentuk batuan enapan. Manakala dari segi proses penyiminan pula, kita dapati terdapat tekanan kuat di lapisan atas yang menyebabkan air dikeluarkan daripada celah-celah bahan enapan dalam batuan. Kehilangan air akan menyebabkan mineral mengalami penghabluran. Sekarang kita lihat pembentukan batuan metamorfosis. Untuk makluman murid-murid seperti yang telah kita pelajari tadi, bahawa batuan metamorfosis akan mengalami tekanan suhu dan haba yang tinggi sehingga mengalami perubahan tekstur, komposisi mineral dan membentuk batuan baru. Sifat fizikal dan kandungan kimia batuan juga akan berubah daripada asal. Contoh batuan metamorfosis, gneiss adalah berasal daripada batuan igneous iaitu granit, manakala batuan metamorfosis yeast adalah berasal daripada batuan enapan shale, dan batuan metamorfosis marma adalah berasal daripada batu kapur iaitu batuan enapan. Sekarang kita lihat satu persatu. Pertama kita lihat batu pasir. Batu pasir apabila terkena tekanan dan haba yang tinggi akan berubah menjadi batu kuarsit. Seterusnya, batu granit apabila terkena tekanan dan haba yang tinggi akan membentuk batuan baru yang dinamakan gneiss. Berikutnya ialah batu shale akan membentuk batuan schist. Batu kapur akan membentuk batuan marma. Seterusnya kita lihat taburan batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis di Malaysia. Kita dapati batuan igneous banyak terdapat di kawasan Kuantan, Segamat, Lundu dan Telupit. Manakala batuan enapan pula banyak terdapat di kawasan Mersing, Mukah dan Silipompon di Sabah. Batuan metamorfosis pula kita dapati terdapat di kawasan Pulau Langkawi, Hulu Kinta dan Gunung Benom. Seterusnya kita lihat pula kepentingan batuan igneous, batuan enapan dan batuan metamorfosis. Okey, batuan enapan. Pasir.
Patsir digunakan sebagai atap genting, konkrit dan kaca. Tanah liat digunakan untuk membuat bata, pasu dan belanga. Fosfat digunakan untuk membuat baja. Petroleum, gas asli, gambut digunakan untuk membuat bahan api. Kaolin digunakan untuk membuat tembikar. Batu kapur untuk membuat simen dan konkrit. Dan garam yang digunakan dalam mengawet makanan. Seterusnya kita lihat pula kepentingan batuan igneous. Terutama batu basalt akan menghasilkan kawasan pertanian yang subur di mana kawasan gunung berapi lava base seperti di Pulau Jawa. Selain itu, batuan igneous juga menyumbangkan pelbagai jenis sumber mineral seperti biji timah dan biji besi. Manakala dari segi batuan granit, kita dapati ia digunakan untuk membuat bangunan, jalan raya, jalan kereta api, tanah aluvium yang subur terutama di kawasan lembangan sungai. Sekarang kita lihat kepentingan batuan metamorfosis, iaitu batu marmar digunakan untuk membuat lantai dan jubin atau dinding bangunan. Batu permata digunakan sebagai barang perhiasan seperti berlian, permata zamrud dan sebagainya. Kemudian antrasit sebagai bahan bakar. Seterusnya kita lihat contoh soalan SPM dalam bab yang telah kita pelajari ini. Kita lihat soalan objektifnya. Pertama, Raja 1 menunjukkan proses pembentukan batuan, iaitu SPM 2018. Di mana dalam raja ini kita dapati batu kapur telah mengalami haba dan tekanan yang tinggi membentuk batuan X. Apakah batuan X tersebut? Apakah jawapannya murid-murid? Ya, jawapannya ialah batuan marmar. Baiklah, kita lihat soalan yang kedua. Bagaimanakah batuan igneous boleh berubah menjadi batuan metamorfosis? Ini adalah SPM 2019. A. Perekatan serpihan batuan. B. Pemadatan dan penyiminan. C. Proses tekanan haba yang tinggi. D. Penyejukan dan pembekuan magma. Apakah jawapannya murid-murid? Ya, jawapannya ialah C. Itu proses tekanan haba yang tinggi. Baiklah, sekarang kita lihat pula soalan kertas 2. Soalan kertas 2 biasanya terdapat dalam soalan struktur yang diperuntukkan 10 markah dan juga bahagian esei iaitu 6 markah. Contoh soalan ialah huraikan kepentingan batuan kepada manusia. Markah yang diperuntukkan ialah 6 markah. Kata kerja dalam soalan ialah huraikan. Kita lihat seterusnya. Di sini dikatakan permarkahan menggunakan kaedah rubrik di mana murid-murid hendaklah menjawab dalam bentuk fakta, huraian dan contoh yang lengkap. Mari kita lihat pemarkahan rubrik. Terdapat 3 aras dalam pemarkahan rubrik, iaitu aras 3, aras 2 dan aras 1. Aras 3 bernilai 5 hingga 6 markah di mana murid-murid hendaklah memberi fakta yang betul dan tepat, huraian yang munasabah dan relevan, memberi contoh yang betul dan tepat, olahan atau komunikasi yang jelas dan menarik. Manakala aras 2 pula, fakta yang betul, huraian yang munasabah dan relevan, memberi contoh yang sesuai, olahan, komunikasi yang menarik. Aras 1 iaitu 1 hingga 2 markah saja, iaitu hanya menyenaraikan fakta tanpa memberi contoh yang sesuai, olahan yang tidak menarik. Baiklah murid-murid, harapan cikgu murid-murid dapat menjawab di aras 3 dengan markah 5 hingga 6. Sebab tu cikgu bagi tahu bahawa jawapan apabila kata kerja huraikan di bahagian esei terutamanya dengan nilai markah 6, maka murid-murid hendaklah menjawab fakta, huraian, contoh yang lengkap dan relevan dengan soalan yang ditanya. Mari kita lihat
cara menjawabnya. Terdapat pelbagai kepentingan batuan kepada manusia, iaitu untuk pembinaan jalan raya, landasan kereta api dan bahan bina dalam sektor pembinaan dan pengangkutan. Contoh, batu granit. Di sini kita dapati murid-murid telah menjawab dengan betul dan relevan. Mengapa? Kerana terdapatnya fakta dan contoh sahaja. Sekarang kita lihat jawapan yang kedua. Batuan juga dapat menghasilkan tanah yang subur. Itu adalah fakta akibat daripada proses luluh hawa batuan basalt. Itu adalah huraian. Ini membolehkan manusia bercucuk tanam. Contoh di Pulau Jawa, Indonesia. Jawapan ini memenuhi kriteria fakta, huraian dan contoh yang lengkap. Murid-murid akan mendapat 3 markah. Ya, kita lihat pula soalan berikutnya. Okey, jawapan berikutnya ialah selain itu, batuan juga dapat meningkatkan pendapatan negara dan penduduk melalui sektor pelancongan, iaitu di kawasan Kars yang terdapat pelbagai bentuk muka bumi yang unik dan menarik pelancong daripada tempatan dan luar negara. Contoh, Gua Batu Cave di Malaysia. Berikutnya, kita akan lihat seterusnya, batu marmar banyak digunakan sebagai lantai dinding bangunan dan perhiasan. Contoh, dinding yang terdapat di masjid ataupun bangunan-bangunan bersejarah. Sifat batuan yang amat keras seperti berliang membolehkan ia digunakan sebagai alat pengisar dan juga gerudi dalam proses pemotongan kaca dan mengorek terowong untuk pembinaan jalan raya. Di sini murid telah memperolehi 5 atau 6 markah yang berada di aras 3. Kesimpulannya, cikgu berharap murid-murid telah tahu, faham dan boleh buat. Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab dan terpuji. Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab dan mitali. Baiklah murid-murid, kita berhenti setakat ini sajalah untuk pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bab yang seterusnya. Cikgu berharap pembelajaran hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Selamat maju jaya dan terima kasih.